Apa itu alam sekitar? Alam sekitar ialah persekitaran yang terdiri daripada semua benda hidup dan bukan hidup yang hadir secara semula jadi. Ketidakseimbangan sistem boleh mendatangkan ketidakselesaan dalam hidup, seperti yang kita tahu pencemaran air, pencemaran udara, pemanasan global dan sebagainya. Apakah pula pencemaran? Pencemaran ialah objek yang tercemar menjadi satu bahan positif dan jika kita tidak selesaikan, ia akan mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar, budaya dan bangsa. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan isu wabak COVID-19. Penularan wabak COVID-19 yang dikesan di Wuhan, China pada bulan Disember tahun 2019 telah mengejutkan seluruh pelosok dunia. Pada bulan Januari tahun 2020, Malaysia telah mengesan kes pertama wabak COVID-19 ini. Jadi, satu usaha dan tindakan drastik perlu diambil untuk menangani masalah ini daripada terus bertambah. Jadi, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Terdapat 6 perkara semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan. Yang pertama ialah larangan menyeluruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara. Yang kedua ialah sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Yang ketiga ialah sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawak asing dalam negara. Yang keempat ialah penutupan semua taska sekolah kerajaan dan swasta. Yang kelima ialah penutupan semua institut pengajian tinggi awam dan swasta termasuk institut kemahiran di seluruh negara. Yang keenam ialah penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dalam perkara penting negara. Apa yang kita dapat lihat dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan ini, ia bukan sahaja memberi kesan positif, malah memberi nafas baru kepada alam sekitar. Gemparkan dengan berita tentang penyebaran satu virus iaitu COVID-19 dan telah diisytiharkan sebagai pandemik pada 11 Mac 2020 oleh pihak WHO. Ketua Pengarah WHO berkata virus ini telah menjangkiti lebih 118,000 orang di 114 negara dan merenggut 4,291 nyawa. Namun, angka terbabit dijangka terus meningkat. Coronavirus juga boleh disebarkan melalui inhalation dan absorption. Virus ini boleh dijangkiti dari manusia ke manusia dalam jarak 1.8 meter melalui batuk atau bersin. Kes pertama COVID-19 yang melibatkan warga negara Malaysia telah dilaporkan pada 4 Februari 2020. Menteri Kesihatan berkata lelaki terbabit mempunyai sejarah perjalanan ke Singapura bagi menghadiri mesyuarat bersama delegasi antarabangsa termasuk China. Kes terus meningkat menyebabkan pihak kerajaan mengambil langkah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac hingga 31 Mac 2020. Sepanjang PKP dijalankan, semua sektor telah diarahkan untuk tutup sepenuhnya kecuali sektor penting seperti industri makanan, ubat-ubatan dan keperluan asas. Seluruh rakyat Malaysia juga dilarang sama sekali mengadakan perhimpunan ramai serta larangan pergerakan secara menyeluruh. Mereka yang mempunyai sebab yang kukuh dan surat kebenaran sahaja yang dibenarkan untuk melakukan pergerakan. Secara tidak langsung, jumlah kenderaan di atas jalan raya semakin berkurang kerana arahan PKP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Berdasarkan statistik yang ditunjukkan oleh Jabatan Alam Sekitar, mereka telah membuat analisis perbandingan terhadap indeks pencemaran udara sebelum dan sepanjang PKP. Analisis IPU menunjukkan sebanyak 26% peningkatan IPU bagi bilangan hari bersih dan penurunan 19% IPU bagi bilangan hari sederhana di seluruh Malaysia sepanjang PKP. Ini menunjukkan bahawa PKP bukan sahaja dapat memutuskan rantaian COVID-19, malah ia juga dapat memberi impak positif kepada alam sekitar seperti pencemaran udara dan bumi. Antara punca yang menyebabkan alam sekitar bersih sepanjang tempoh PKP ialah yang pertama, pengurangan jumlah kenderaan atas jalan raya. Apabila kenderaan semakin berkurang di atas jalan raya, hal ini akan menyebabkan berlakunya pengurangan pelepasan gas karbon monoksida ke udara. Menurut Jabatan Alam Sekitar, sepanjang tempoh PKP dilaksanakan, indeks pencemaran udara iaitu IPU telah menunjukkan bacaan yang baik di seluruh Malaysia. Punca seterusnya ialah pemberhentian operasi sektor perindustrian dan juga pelancongan.
Apabila aktiviti perindustrian seperti perkilangan diberhentikan, kita dapat lihat bahawa berlakunya pengurangan dalam pencemaran udara kerana tiadanya pelepasan-pelepasan asap melalui cerobong asap kilang berlaku. Pada masa yang sama, pencemaran air juga turut berkurangan kerana tiadanya berlaku aktiviti pembuangan sisa-sisa toksik dan juga bahan pencemar ke dalam sungai. Untuk sektor pelancongan pula, kita dapat lihat bahawa kualiti air di Sungai Melaka semakin jernih apabila aktiviti pelancongan Melaka River Cruise terpaksa diberhentikan sepanjang tempoh PKP. Di samping itu, terdapat juga segelintir rakyat Malaysia yang telah memulakan aktiviti bercucuk tanam di rumah masing-masing sebagai hobi mereka, merupakan salah satu punca yang menyebabkan alam sekitar di negara kita semakin bertambah bersih. Berikutan dengan aktiviti ini, kita dapat lihat bahawa lapisan ozon di bumi semakin bertambah baik. Selain itu, sepanjang tempoh PKP, aktiviti penebangan hutan dan juga pembalakan juga turut diberhentikan. Oleh itu, tiadanya jentera-jentera yang melepaskan asap yang mengandungi gas karbon monoksida ke udara. Pada masa yang sama, hutan-hutan yang menjadi habitat untuk flora dan fauna juga turut terjaga. Terdapat 4 faktor PKP terhadap alam sekitar. Faktor yang pertama adalah berhentian operasi sektor perindustrian. Operasi perindustrian ditangguhkan dan dihentikan akan menggunakan dan berhentikan pembuangan sisa industri dan bahan kimia ke laut dan sungai untuk menggunakan tahap perkembangan di sungai. Sebagai contoh, di Sungai Kian di Selangor, perkembangan air semakin menurun kerana jumlah sampah turun sampai 43%. Faktor yang kedua adalah kekurangan jumlah kereta di jalan raya. Berbagai operasi dan aktiviti ditangguhkan akan menggunakan jumlah kereta di jalan raya. Ini menggunakan gas toksik dan secara tidak langsung menggunakan tahap pencemaran udara di negara kita supaya menjadikan udara lebih segar tanpa menjelaskan kesihatan manusia. Oleh itu, kurangkan pelepasan gas rumah hijau sehingga sistem itu dapat berlafa. Faktor yang ketiga adalah berhentian operasi sektor berhutangan. Hal ini dapat mengurangkan dan membatasi segala operasi dan aktiviti seperti aktiviti berburu binatang dia dan aktiviti penebangan hutan supaya menjamin keselamatan binatang dia dan keseimbangan ekosistem serta memperbaiki kekebalan tanah. Contohnya, keselamatan binatang dia dalam pelaksanaan PKP telah dijamin lebih jauh dan diancam keputusan lebih kejamin. Faktor terakhir adalah berhentian aktiviti berbakaran kebuka dan aktiviti membuang sampah berakar-akar. Hal ini dapat mengurangkan risiko cuaca panas serta menimbulkan kesan rumah hijau. Memeningkan juga meneruskan atau kualiti alam sekeliling 1974 untuk menyampaikan kesalahan masyarakat. Sebagai bukti, tahap IPU di 3 tempat iaitu Batu Pura, Kuala Lumpur dan wilayah persekutuan pekerjaan yang semakin baik. Di Johor, pembuangan sampah dan sisa bekerja akan berkurang semakin 30% seharian. Pelaksanaan PKP telah menurunkan kadar pencemaran udara di Malaysia. Hal ini demikian kerana pelbagai operasi dan aktiviti seperti perindustrian, pelancongan dan perniagaan telah dihentikan semasa pelaksanaan PKP dan secara tidak langsung telah mengurangkan bilangan kenderaan di atas jalan raya. Ini telah mengurangkan pelepasan gas toksik seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida yang mencemari udara. Sebagai evidens, tahap IPU di Malaysia telah dicatatkan sebagai indeks bersih semasa pelaksanaan PKP. Pembebasan karbon monoksida juga diturunkan sebanyak 50 hingga 60% di Petaling Jaya. Pada masa yang sama, pelaksanaan PKP telah mengurangkan pencemaran sungai di Malaysia. Selepas pelaksanaan PKP, aktiviti harian manusia disekat dan ini telah mengurangkan peluang pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab untuk membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai. Contohnya, Sungai Kim Kim di Pasir Gudang menjadi bersih dan pulih selepas pelaksanaan PKP. Seterusnya, kawasan pantai menjadi bersih selepas pelaksanaan PKP. Aktiviti awam di pantai dihentikan, perbuatan pengguna pantai yang tidak bertanggungjawab terhadap pembangunan negara turut dihentikan. Contohnya, Pantai Cenang dan Pantai Tengah menjadi bersih selepas pelaksanaan PKP. Akhirnya, pelaksanaan PKP telah memberi jaminan keselamatan kepada haiwan liar. Ini disebabkan oleh aktiviti seperti pemburuan dan perdagangan haiwan liar serta penebangan hutan telah disekat semasa pelaksanaan PKP. Ini telah memberi jaminan keselamatan kepada haiwan
liar, terutama spesies haiwan yang semakin berkurangan dan diancam kepupusan. Mengambil contoh di Putrajaya baru-baru ni, sekumpulan memerang dilihat berehat di tepi tasik sambil berkejaran antara satu sama lain. Jelas bahawa pelaksanaan PKP telah memberi peluang kepada haiwan liar untuk menikmati keindahan dunia tanpa rasa risau. Kesimpulannya, PKP memberi impak positif kepada alam sekitar merujuk kepada data dan statistik yang ditunjukkan. Menurut analisis Jabatan Alam Sekitar, sepanjang PKP dijalankan, sebanyak 26% peningkatan IPU bagi bilangan hari bersih dan ini menunjukkan bagaimana PKP dapat memberikan impak positif kepada pencemaran udara. Lapisan ozon juga dilaporkan bercantum semula kerana kurangnya aktiviti manusia di seluruh dunia. Semua perindustrian telah diarahkan untuk tutup semasa PKP dan secara tidak langsung mengurangkan jumlah bahan yang tercemar yang masuk ke dalam kawasan perairan kesan pembuangan sisa toksik dari pihak yang tidak bertanggungjawab. PKP juga dapat memulihkan ekosistem di Malaysia kerana aktiviti pembalakan yang terpaksa diberhentikan telah memberikan impak positif seperti kurangnya pengeluaran karbon monoksida daripada kenderaan jentera serta kitaran oksigen semakin pulih. Habitat haiwan liar yang sudah sekian lama terancam kini di tahap yang lebih baik. Sebagai rakyat Malaysia yang mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi, kita mestilah mengekalkan amalan yang baik ini untuk kebaikan bersama pada masa kini dan akan datang.